Selamat petang. Hari ini, satu keputusan yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia akhirnya diumumkan dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Keputusan ini memang ditunggu-tunggu dan memang adalah berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Dikala kita semua menanti bajet 2023 yang akan dibacakan tidak lama lagi, dalam lebih kurang 2 jam lagi kita akan mendengar pembentangan bajet 2023. Akhirnya hari ini Agong tampil dan mengumumkan berkenan menamatkan darurat di kerusi Parlimen dan DUN yang kosong. Beberapa kerusi Parlimen dan DUN yang kosong sebelum ini kerana penyandangnya telah pun meninggal dunia, yang pada ingatan aku melibatkan 1 DUN dan 2 Parlimen. Akhirnya Agong berkenan menamatkan darurat di kerusi tersebut. Hari ini Yang di-Pertuan Agong berkenan menamatkan 6 ordinan dan proklamasi darurat bagi menangguhkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi, Gerik dan Dewan Undangan Negeri DUN Bugaya berkuat kuasa semalam. Perintah pembatalan itu melibatkan ordinan darurat kuasa perlu pembatalan 2022 dan proklamasi darurat pembatalan 2022 bagi Parlimen P185 Batu Sapi, Sabah, serta ordinan darurat kuasa perlu nombor 2 pembatalan 2022 dan proklamasi darurat nombor 2 pembatalan 2022 bagi Parlimen P054 Gerik Perak. Turut dibatalkan ialah ordinan darurat kuasa perlu nombor 3 pembatalan 2022 dan proklamasi darurat nombor 3 pembatalan 2022 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N66 Bugaya Sabah. Dalam Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 6 Oktober yang disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara, pembatalan itu berikutan Seri Paduka Baginda berpuas hati bahawa keperluan kesemua ordinan dan proklamasi darurat berkenan yang diisytiharkan susulan wabak penyakit berjangkit COVID-19 telah berakhir. Pembatalan semua ordinan dan proklamasi darurat berkenan mengikut Fasal 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dan Fasal 1 dan Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Warta Kerajaan Persekutuan itu turut menyatakan perkara itu akan dibentangkan di Parlimen menurut Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini Yang di-Pertuan Agong memperkenan istihar darurat di Parlimen Batu Sapi berkuat kuasa 8 November 2020 serta Parlimen Gerik dan DUN Bugaya berkuat kuasa 12 Disember 2020 untuk membendung penularan COVID-19. Persoalannya ialah apakah pembatalan atau penamatan darurat di kerusi Parlimen dan DUN ini memberi isyarat baru bahawa bila-bila waktu PRU sudah boleh dibuat. Kerana maksud darurat di kerusi-kerusi yang baru disebutkan sebentar tadi itu ialah supaya pilihan raya memang tidak boleh diadakan kerana darurat pada waktu itu di kawasan tersebut dan untuk mengelak penularan COVID-19. Dengan penamatan darurat di kerusi Parlimen dan DUN kosong ini bermaksud bila-bila waktu sahaja kawasan tersebut perlu mengadakan pilihan raya untuk memilih wakil ahli parlimen baru dan ahli Dewan Undangan baru. Jadi kalau mengikut kebiasaan peraturan biasa SPR Suruhanjaya pilihan raya perlulah membuat keputusan terkini dan serta-merta atau dalam masa yang terdekat untuk mengisytiharkan, menentukan tarik-tarik bilakah pilihan raya perlu diadakan di kawasan tersebut dan juga penamaan calon seterusnya, kempen dan seterusnya untuk proses membuang undi. Jadi aku sekarang ini makin keliru. Aku makin berfikir adakah dengan penamatan darurat ini akan menjadi clue terkini, petunjuk isyarat terkini daripada Istana Negara bahawa
memang tidak ada halangan untuk mengadakan PRU 15 dalam masa terdekat ini. Ataupun kedua, meskipun penamatan darurat ini telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, kita belum mendengar lagi apa-apa berita daripada SPR berkaitan kedudukan pilihan raya untuk kawasan tersebut. Kerana ianya akan mengambil masa paling pun 2 bulan. Jadi kalau sekarang bulan 10, bulan 12 atau bulan 1 mungkin akan perlu pilihan raya di kawasan tersebut. Itu pun bergantung kepada pengisytiharan daripada SPR. Itu dia keputusan terkini daripada Istana Negara yang telah rasmi Agong perkenan darurat tamatkan darurat. Agong berkenan menamatkan darurat di kawasan Parlimen dan DUN yang kosong. Semoga dengan keputusan ini akan dapat dipilih dengan segera wakil rakyat bagi memimpin kawasan tersebut, membangunkan kawasan tersebut. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya. Ada satu surat yang tular di media sosial yang aku rasa tidak benar. Yang aku rasa memang surat tular semata-mata, tapi kenyataannya sehingga kini surat ini belum dinafikan oleh UMNO lagi. Jadi sehinggalah UMNO menafikannya, barulah kita memang 100% sahkan ianya surat tular, surat yang mungkin adalah palsu. Walau bagaimanapun surat ini mengejutkan kita semua, kerana fakta di dalam surat ini amat luar biasa. Dalam surat yang tular ini adalah kononnya daripada Setiausaha Agung UMNO yang ditulis oleh Datuk Seri Ahmad Maslan. Isinya luar biasa. Jangan kemana-mana, aku nak bacakan satu persatu surat ini supaya anda tahu kalau benarlah surat ini adalah benar daripada Setiausaha Agung UMNO, maka aku rasa ada beberapa orang yang mungkin sudah hilang kewarasan mereka semata-mata untuk mendapatkan kuasa, mahu sangat PRU 15 diadakan segera. Tajuk surat yang tular ini ialah UMNO bertegas pembubaran Parlimen segera wajib dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah, seperti semua sedia maklum, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, telah pun menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadhuddin Al-Mustafa bin Shah untuk membincangkan perihal hal-hal kabinet dan juga belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada hari ini, kata surat ini. Surat ini juga telah menulis setelah berjumpa Yang di-Pertuan Agong. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah ke Ibu Pejabat UMNO di Menara Datu On untuk berjumpa dan berbincang bersama top 5 UMNO. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Naib Presiden UMNO gagal untuk mempersembahkan tarik pembubaran yang sepatutnya dibubarkan pada hari ini, kata mereka, merujuk pada hari Khamis. Hal ini amatlah mengecewakan pemimpin tertinggi UMNO. Oleh yang demikian, top 5 UMNO memutuskan supaya kesemua menteri UMNO di dalam kabinet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan dan menarik semula sokongan kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selewat-lewatnya sebelum pembentangan belanjawan 2023. Hal ini bertujuan supaya Parlimen akan terjatuh dan terbubar dengan sendirinya. Jika didapati ada menteri UMNO yang ingkar terhadap keputusan top 5 UMNO ini, perkara ini akan dibawa ke lembaga disiplin UMNO untuk tindakan susulan akan diambil. Sekian, terima kasih. Ditulis oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan 6 Oktober 2022. Saudara-saudara sekalian, kalau benar surat ini adalah daripada Setiausaha Agung UMNO, aku ulang sekali lagi, aku rasa beberapa pemimpin mungkin sudah mulai hilang kewarasan mereka. Kenapa aku kata seperti itu? Terlalu nak dapatkan PRU, terlalu nak awal sangat PRU sehingga sanggup menjatuhkan kerajaan sendiri. Bayangkan itu. Atau dengan kata lain, jatuhkan kawan sendiri. Perdana Menteri daripada UMNO sendiri
tetapi dijatuhkan sendiri oleh ahli UMNO pula. Saudara-saudara, walaupun surat ini, aku pikir, pada pendapat saya ini mungkin surat yang tidak benar atau palsu, tetapi belum dinafikan oleh mana-mana pihak. Kalaulah benar surat ini adalah surat yang ditulis sendiri oleh Datuk Ahmad Maslan, aku pikir tindakan ini adalah tindakan yang tidak wajar. Bukan sekadar kurang wajar, tetapi tidak wajar. Kerana sekiranya yang di Pertuan Agong sudah tidak mahu memperkenankan PRU 15 pada waktu banjir, kerana Agong pun menyedari kesusahan rakyat dan kebimbangannya berkaitan dengan masalah apabila PRU 15 diadakan juga pada tahun ini, aku fikir kalau inilah yang dibuat, ini satu tindakan yang boleh kata derhaka. Dan aku mengharapkan selaku rakyat Malaysia, aku harap surat ini adalah surat yang tular dan palsu. Aku harap ini tidak berlaku. Aku harap perkara ini tidak berlaku, tidak benar-benar berlaku. Sebab kalau dia berlaku, ini kali pertama kita berada di dalam keadaan politik yang memang kita cakap derhaka. Derhakanya kerana Agong dah mungkin dah tak benarkan, tak dah menolak, mungkin dah berikan clue supaya tak diadakan PRU 15. Tapi dengan tindakan yang seperti ini luar biasa. Tapi jangan silap. Meskipun kalaulah ini dibuat, katakanlah semua ahli kabinet ataupun menteri di dalam pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO meletakkan jawatan dan menarik sokongan, jangan silap. Agong masih mempunyai senjata terakhir yang tidak boleh dilawan oleh sesiapa. Agong boleh mengisytiharkan darurat politik. Agong boleh menggantung parlimen. Boleh mengisytiharkan darurat politik. Apabila darurat politik itu diisytiharkan, sah dan sah, apa-apa bentuk dalam bentuk pilihan raya tidak boleh diadakan pada masa ini. Jadi, kalaupun mereka mau meletakkan jawatan, aku fikir PRU 15 memang tidak akan diadakan juga kalau memang itu adalah keputusan muktamad daripada Agong. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, mengapa PRU 15 diidamkan sangat oleh UMNO? Menurut seorang penganalisis politik yang terkenal di seluruh dunia, beliau kata mungkin berdasarkan kepada pengalaman menang besar di PRN Melaka dan Johor, itulah yang menjadi indikator kepada UMNO mahu sangat PRU 15 diadakan segera. Kerana mereka sedar, sekiranya PRU 15 diadakan pada musim banjir ataupun musim tengkujuh, bilangan pengundi yang akan turun mengundi adalah dalam bilangan ataupun peratusan yang rendah. Apabila peratusan yang rendah berlaku, mungkin mereka akan mengharapkan keajaiban berlaku lagi seperti yang berlaku di Melaka dan di Johor. Apabila pengundi yang turun adalah dalam peratusan yang sangat rendah, mungkin besar kemungkinan UMNO akan menang besar. Kerana UMNO mempunyai pengundi putih yang tegar, yang apapun terjadi, gempa bumi kah, terbalik bumi kah, banjir besar kah, bencana kah, mereka akan turun, mereka akan tetap turun mengundi. Dan inilah yang diharapkan oleh UMNO, yaitu pengundi tegar mereka. Kerana pada pendapat mereka, pengundi tegar mereka ini sah akan turun mengundi walau apapun berlaku. Ini yang diharapkan oleh mereka, yaitu peratusan mengundi yang rendah menurut penganalisis politik tersebut. Saudara-saudara, aku berdoa surat yang tular ini adalah surat yang palsu. Kita tunggu penafian daripada Setiausaha Agung UMNO ini sendiri. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.